أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Okay. Alhamdulillah, kita bertemu lagi untuk sesi yang ketiga. Minggu lepas kita bincang tentang harta pusaka. Apakah itu harta pusaka? Ada tiga. Kita refresh balik. Yang pertama, semua harta yang dimiliki oleh si mati, tidak kira harta tu kecil ataupun besar nilai dia. Sama ada baju, kasut, pinggan, pen, kopiah, tu yang kecil. Ataupun yang besar, seperti duit. Ataupun barang kemas, kereta. Dan sama ada harta tu boleh orang kata dipindahkan macam harta yang kita sebut tadi. Ataupun harta tu dia kekal duduk setempat seperti tanah ataupun rumah. Kemudian yang kedua, harta tu hendaklah milik si mati, bukan milik orang lain. Ini kalau zaman sekarang kita nak tahu harta tu milik orang tu, kita ada dokumen lah yang mengesahkan tanah ni milik dia, si mati ni. Rumah, kereta, semua barang sekarang semua dah kita didokumenkan untuk kita tahu siapa pemilik dia. Kemudian yang ketiga, harta tu hendaklah sampai si mati tu meninggal dunia, harta tu milik dia. Maknanya sebelum dia meninggal dunia tu dia tidak jual ataupun tidak sedekahkan. Ataupun dia tidak bagi orang lain. Kalau ada harta tu dia bagi orang lain sebelum dia meninggal dunia, maka kita tak boleh kata tu harta dia. Kita tak boleh pergi claim kat orang tu, kata ni harta si mati. Tak boleh sebab si mati dah bagi sebelum dia meninggal dunia. Maka tu bukan lagi harta si mati. Maka harta si mati adalah harta yang kekal dengan si mati sampai dia meninggal dunia. Okay. Untuk minggu. Kemudian hari malam ni kita masuk 4 perkara. Macam orang kata 4 perkara yang saling berkait antara satu sama lain. Rukun, pewarisan, kemudian lepas rukun syarat pula, kemudian lepas syarat halangan, kemudian sebab. Pergi yang pertama dulu, rukun pewarisan. Dalam pewarisan ni, apa dia rukun dia? Yang pertama, al-muwarris. Dalam bahasa Arab kita sebut al-muwarris, iaitu pewaris. Pewaris ni adalah si mati itulah. Si mati yang meninggalkan harta pusaka. Maka dia kita panggil pewaris. Dia yang mewariskan harta dia kepada ahli waris. So tu yang pertama rukun dia. Kena ada pewaris. Rukun yang kedua, kena ada al-waris. Yakni ahli waris. Iaitu ahli waris yang berhak mewarisi harta pusaka pewaris. So pewaris dia meninggalkan harta pusaka dia kepada siapa dia? Kepada ahli waris ni lah. Ahli waris yang akan menerima harta pusaka tu. Ahli waris yang berhak. Nanti kita akan masuk bab ahli waris. Siapakah ahli waris itu? Ahli waris itu adalah ahli waris yang berhak. Mana seorang ni bila mana dia meninggal dunia, waris dia ramai. Kita kata darah daging dia ramai. Tapi bukan semua tu adalah kita panggil ahli waris yang berhak. Mungkin dia ahli waris saja tapi dia tak berhak. So yang kita maksudkan di sini ahli waris adalah ahli waris yang berhak menerima harta pusaka. Kemudian yang ketiga, al-mauruth. Yakni harta pewarisan, harta yang diwarisi. Maknanya pewaris tu meninggalkan harta. Harta itulah yang kita panggil al-mauruth. Maknanya dalam suatu kes, kena ada 3 perkara ni. 3 rukun ni. Kena ada si mati, pewaris. Kena ada ahli waris yang akan menerima harta tu. Yang ketiga kena ada harta, al-mauruth. Harta pewarisan tu kena ada. Kalau si mati tu tak ada harta, maka tak berlakulah faraid. Sebab tak ada benda dah kita nak bahagikan. So kena cukup, kena lengkap 3 perkara ni. Kalau si mati tu ada, tapi dia tak ada waris langsung, tak ada. Dia memang sebatang kara. Harta dia ada, tapi ahli waris dia tak ada langsung. Maka tak lengkap juga. Maka takkan berlakulah faraid. Maka harta dia tu mungkin kita akan bagi kepada Baitul Mal. Ataupun kalau konteks zaman sekarang, Jabatan Agama lah kita bagi kat tu. So kena ada 3 perkara ni, kena ada. Dalam 3 rukun ni kena ada. Barulah boleh terjadi faraid. Barulah boleh kita bahagikan harta pusaka. Kemudian kita pergi kepada syarat.
Syarat-syarat pewarisan, syurutul irthi. Okay. Syarat pewarisan basically-nya ada 4. Yang pertama, pewaris harta meninggal dunia. Setakat ni okey? Bunyi clear tak? Okey. Okey. Okey, syarat-syarat pewarisan. So syarat-syarat seseorang tu, syarat-syarat pewarisan ni dia macam lebih kurang dia macam syarah pada rukun tadi tu lah. So yang pertama syarat dia, pewaris harta meninggal dunia. Maka pewaris harta kena meninggal dunia dulu. Maknanya si mati tu. Kalau si mati tu tak meninggal dunia lagi, tak panggil si mati lah. Seorang tu kan, dia bawa dia nazak, dia tak mati lagi. Maka kita tak boleh lagi bahagi harta pusaka dia ikut faraid. Maknanya faraid ni, syarat-syarat untuk terjadinya faraid, untuk kita bahagi harta pusaka, kenalah pewaris harta tu meninggal dunia dulu. Sekalipun dia nazak, dia tak mati lagi. Kita tak boleh tengok ayah dah nazak dah, mari kita bahagi tu harta. Tak boleh. Kita kena lepas dia mati. Dah confirm dia mati, barulah kita bahagikan harta pusaka. Tak boleh. Dia hidup lagi, kita dah bahagikan dah. Memang kena confirm dia mati. Dia tak bernafas dah, barulah kita bagi harta pusaka. Itu syarat yang pertama. Pewaris harta tu hendaklah meninggal dunia. Sebelum meninggal dunia, kalau bahagi harta tu kita tak panggil faraid lah. Faraid ni lepas orang tu meninggal dunia. Yang kedua, ahli waris hidup. Ketika pewaris harta meninggal dunia. Maknanya si mati ni, seorang ni dia meninggal dunia. Harta dia tu akan dibahagikan pada ahli waris. Ahli waris yang mana? Yang hidup sahaja. Maknanya kalau katakan Abu dia si mati, dia ada 5 orang anak. Kemudian masa dia mati tu, anak dia yang hidupnya hanya 4 orang je. Seorang lagi tu mati. Maka yang seorang tu dia takkan dapat harta sebab dia dah mati dah. Yang dapat harta dia hanya 4 orang tu je lah. Sebab ahli waris tu ahli waris yang hidup. Ahli waris yang mati kita tak bagilah harta pusaka. Buat apa nak bagi sebab dia dah mati. So yang kedua, ahli waris tu adalah hidup. Dia hidup masa si mati tu meninggal dunia. So yang pertama tadi, si mati tu meninggal dunia. Seorang tu meninggal dunia. Kemudian yang kedua, ahli waris tu hidup masa tu. Ahli waris yang mati kita tak bagilah harta pusaka. Hidup dalam kubur dah, tak takkan terima apa-apa dah lah. Okay, yang ketiga, tiada perkara yang menghalang ahli waris daripada mewarisi harta pusaka. Ini kena, ahli waris ni dia ada perkara, nanti kita akan masuk dalam bab perkara yang menghalang tu. Dia ada perkara yang boleh menghalang dia daripada menerima harta pusaka. Sekalipun kita kata dia ahli waris. Dia ahli waris. Patutnya dia boleh terima harta si mati. Tetapi kalau ada penghalang, wujud penghalang, maka pada asalnya dia boleh terima, dia boleh jadi tak dapat. Sebab ada penghalang tu. Nanti kita akan masuk bab tu. Kemudian yang keempat, mengetahui kedudukan. Sekejap sorry. Okay, sorry. Sambung. Maaf. Okay, kemudian yang keempat, hendaklah mengetahui kedudukan ahli waris dalam pewarisan. Maknanya kita nak bagi harta tu, kita tengok dah. Okay, pertama, si mati tu seorang individu tu meninggal dunia. Kemudian yang kedua, ahli waris dia hidup. Ahli waris yang hidup. Yang tu yang akan menerima harta pusaka dia. Kemudian yang ketiga, kita tengok ada penghalang tak? Okay, tak ada penghalang, beres. Kemudian yang keempat, kita akan kena tahu kedudukan ahli waris dalam pewarisan. Maknanya, kita kena tahu ahli waris tu dia ni adakah dia ni ayah kepada si mati ataupun abang kepada si mati ataupun adik-beradik mak, kena tahu yang tu. Kita tak boleh kata kita bagi harta, kita kata bagilah kat dia ni, dia ahli waris. Tak boleh, kena tahu, kena ta'yin, kena identify lah dia ni abang ke, dia mewarisi, dia punya status apa dia, sebagai abang ke, sebagai ayah ke, sebagai anak ke. So kena tahu yang tu, kena tahu. Kalau biasanya kes harta pusaka ni kita akan bagi kat macam ada pejabat harta pusaka lah. Bila kita pergi kat sana, dia orang akan identify lah ahli waris ni. Dan identify tu biasanya dia akan minta dokumen lah.
macam IC kan, nak IC ke kad pengenalan ke apa tu, surat beranak. Nak mengesahkan dia ni memang anak kepada si mati katakan. Kalau tak ada benda tu, orang boleh main claim. Okay, orang ni meninggal dunia, tiba-tiba mari orang dari mana tak tahu, mari kata aku ni ahli waris dia. Maka dia tu datang dari mana kan? Dia bukan anak si mati, bukan tiba-tiba. Dia orang asing. So kita kena tahu kedudukan ahli waris tu. Kau ni mewarisi sebagai apa dia? Sebagai abang, kena tahu status. Bila tahu status dia tu, barulah kita tahu dia punya jumlah dia akan ambil berapa. Tu kena tahu yang tu. Dan orang yang macam kerja di pejabat harta pusaka tu, yang menguruskan kes harta pusaka tu, dia tu lagilah wajib tahu. Dia wajib tahu sebab dia yang akan bahagikan harta pusaka tu. Dia akan macam jadi pentadbir lah, dia tolong bahagikan. Dia wajib tahu semua. Ahli waris ni, apa dia status dia. So kena tahu. Kalau tak tahu, tak boleh. Dia jadi tak sah juga. Sebab dia kena tahu, wajib tahu. Okay, kita akan syarah yang pertama tadi. Waris harta meninggal dunia. Okay, meninggal dunia ni dia terbahagi kepada dua. Mati hakiki dengan mati hukmi. Mati hakiki adalah kematian yang disahkan, hakiki. Mati secara hakikat. Maknanya dia mati sungguh. Kematian tu disahkan dan jenazah dikebumikan. Kita nampak depan mata kita, masuk kubur ke apa. Kemudian bila mana meninggal dunia akan keluarlah sijil kematian kan. So itu mati sungguh lah. Dan dibuktikan, kalau zaman lalu ni dibuktikan dengan sijil kematian ataupun permit pengebumian. Ni kalau kita pergi pejabat atau pusaka, yang antara dokumen yang kita kena bagi, inilah sijil kematian ke apa tu. Untuk mengesahkan betul si mati ni meninggal dunia. Bila mana sah, kita bagi sijil kematian, maka barulah harta dia tu kita boleh nak bahagikan. Okay, itu mati hakiki. Mati secara hakikat lah, mati sungguh. Okay, yang kedua, mati hukmi. Dia ada mati hukmi. Hukmi ni mati secara hukum. Maknanya dihukum oleh kerajaan ataupun pemerintah yang menghukum. Kematian yang disahkan melalui akta anggapan kematian. Itu orang yang hilang. Kita panggil dalam fiqh, orang yang hilang ni kita panggil mafqud. Dia terputus, kita dengar, tak tahu khabar berita. Terputus khabar berita tentang dia. Kalau tak silap, kita punya di Malaysia ni, dia letak 7 tahun. Kalau ikut mazhab, berbeza pendapat. 4 mazhab. Ada yang sampai 40 tahun, tak silap. Berbezalah. Tak ingat mazhab Syafi'i berapa. Dia nak kata kalau orang ni dia hilang, tak dengar khabar berita tentang dia, berapa tahun kita nak istihar dia ni mati. So kalau di Malaysia, kalau tak silap, 7 tahun. Okay, kalau 7 tahun, tak dengar khabar berita. Mesej tak ada. Memang tak tahu dia ni gimana. Maka lepas 7 tahun tu barulah kita kata dia mati. Selagi tak cukup 7 tahun, kita akan kata dia orang hilang baru. Kita tak kata dia mati. Cukup 7 tahun, barulah kita kata dia mati. Bila mana dia mati, cukup 7 tahun ni, kita kata dia mati apa? Mati hukmi lah. Bukan mati hakiki. Sebab mati hakiki tadi, kita sahkan jenazah tu dikebumikan. Mati hukmi ni, pemerintah ataupun hakim yang akan kata dia ni mati. Contoh dia kes, itulah yang kapal terbang kan, MH370 kan. Dia orang mati apa? Mati hukmi. Sebab kita tak tahu mayat ke apa tak ada kan. Tapi lepas 7 tahun, kita kata 7 tahun tak dapat balik tahu mana, kita kata dia mati hukmi. Pemerintah kata dia dah mati dah. Maka lepas 7 tahun tu, barulah kita bahagikan harta pusaka dia. Orang yang hilang ni, orang kata harta dia tu kita ni dulu. Macam tahanlah dulu. Kita tak bagi lagi, kita tak buat apa-apa lagi. Cukup 3 tahun, okay, dia dikira mati hukmi, hakim kata dia mati, maka barulah kita boleh bahagikan harta pusaka dia. Okey, itu untuk mati hukmi. Ada soalan setakat ni? Ustaz. Ya? Kalau yang contoh yang 7 tahun tu, lepas tu dah bahagikan ikut faraid, kalau lepas contoh tahun yang ke-10 orang tu muncul balik macam mana? Ini wallahu alam. Saya tak baca pula pasal ni. Itu saya tak tahu. Itu saya tak tahu nak jawab. Tak baca pula. Nanti saya tengok balik. InsyaAllah minggu depan kalau ada kelas tu, nanti saya jawab dalam kelas. InsyaAllah. Saya tengok balik. Okay, ada soalan lain?
Ustaz, tadi Ustaz cakap umpamanya Abu ada 5 anak yang hidup, lepas tu satu dah mati. Jadi kalau satu dah mati tu, bagaimana kalau dia ada anak? Maksud you Dia ada anak. 5 orang muda ke? Cucu kepada si mati lah maknanya. Dia ada anak tu, betul, anak tu betul. cucu kepada si mati. Ya. Sebab you kata tadi so kalau dia dah mati tak ada bagi harta dekat dia kan, sebab walaupun dia pewaris tapi dia dah mati. Tapi example lah dia dah mati tapi dia anak. Macam mana tu? Okey. Tapi dia ada anak lah nak katanya. Cucu pada si mati. Ya. Example. Betul. Yang tu kita akan masuk dalam bab ahli waris yang berhak. Kita akan tengok dia ada lapisan. Okey, baik. Okey, nanti. Baik. Okey, ada soalan lain? Ada Okay, kita sambung. Okey, ahli waris hidup semasa pewaris meninggal dunia. Kita syarah yang tadi tu. Ahli waris hendaklah hidup semasa pewaris meninggal dunia. Terbahagi pada dua juga. Hidup hakiki dan hidup hukmi. Sama dengan mati tadi. Mati sungguh dengan mati yang dihukum oleh pemerintah. Okey, ahli waris hidup semasa mati meninggal dunia, ahli waris yang hidup sungguh lah. Memang hidup. Tak ada masalah, ini kita faham. Ahli waris yang hidup. Masa si mati meninggal dunia, dia hidup. Hidup hukmi pula, ahli waris masih dalam kandungan, atau kita panggil hidup takdiri. Ahli waris ni masih dalam kandungan semasa si mati meninggal dunia. Maknanya dalam kandungan tu, dia dia ada level dia kan. Maknanya dia dalam peringkat janin dah. Kerana janin tu kita kata dia dah ditiupkan roh dah lah. Maknanya dia hidup. Dia hidup tapi dah duduk dalam perut. Duduk dalam perut. Maka kita kata kalau dia ni ahli waris, yang duduk dalam perut ni ahli waris, maka kita akan kata dia ahli waris juga. Walaupun dia duduk dalam kandungan. Maknanya kalau dia selamat dilahirkan, si mati tu meninggal dunia, masa tu ahli waris ni duduk dalam kandungan lagi. Dia duduk dalam kandungan. Sekiranya bayi ni dia selamat dilahirkan, maka dia akan dapat harta si mati tadi. Walaupun si mati tu dah mati masa dia duduk dalam kandungan. Dia akan dapat harta lepas dia dilahirkan. Okey. Kalau dia mati pun, dia tetap dikira sebagai ahli waris. Maka kita akan kata yang tu dia termasuk dalam perbahasan lain pula lah, ada kena kira pula. Tapi dia tetap dikira sebagai ahli waris yang hidup. Dia hidup hukmi. Janin ni kita akan masukkan dia ke dalam ahli waris juga. Kena bagi tu kan. Kita akan kira yang hidup hakiki. Tengok ada seorang ahli waris ni dalam janin lagi. Kita kata dia termasuk ahli waris juga. Itu. Sekalipun kalau dia lahir tu dia meninggal dunia, masa dia dalam janin tu dia adalah ahli waris. Okey, clear Okey, kemudian barulah kita masuk perkara-perkara. Dah settle dua syarat tadi. Ini si mati tu kan hendaklah mati, meninggal dunia, tak kira lah mati hakiki ataupun mati hukmi. Yang kedua, ahli waris tu hendaklah hidup. Tak kira hidup hakiki ataupun hidup hukmi. Kemudian yang masuk yang ketiga, hendaklah tak ada perkara yang menghalang perwarisan. Tak ada perkara yang menghalang seseorang ahli waris itu daripada mewarisi. So ada perkara dia. Apa dia perkara dia? Ada tiga semua. Yang pertama penghambaan. Ada tiga. Yang pertama penghambaan. Dalam syarat ar-riqa. Ini hamba tidak boleh mewarisi dan tidak boleh diwarisi oleh ahli waris. Maknanya ikut konteks zaman dulu lah. Zaman ni tak ada. Mungkin akan ada nanti kalau masa nanti kan ada jihad nanti kan. Masa tu mungkin akan ada balik zaman penghambaan ni. Kita belajar jugalah. Hamba, bila mana seorang tu dia jadi hamba, dia kena tawan, dia jadi hamba. So bila tuan dia ada tuan lah. Hamba ni, dia ada ahli waris, ada adik-beradik katakan. Adik-beradik dia merdeka, dia jadi hamba. So adik-beradik dia tu pun meninggal dunia. Adik-beradik dia yang merdeka ni meninggal dunia. Maka hamba ni dia tak boleh mewarisi harta adik-beradik dia. Sebab dia jadi hamba. Harta dia semua milik tuan dia. Hamba ni dia tak boleh mewarisi apa-apa langsung. Dan sekiranya hamba ni dia meninggal dunia, adik-beradik dia yang merdeka tadi pun tidak boleh mewarisi hamba ni, harta hamba ni. Sebab hamba dia tak ada harta. Kalau dia ada pun, harta dia semua milik tuan dia. Hamba ni memang milik tuan dia.
Okey, itu yang pertama, penghambaan. Yang kedua, pembunuhan. Pembunuh tidak boleh mewarisi harta pusaka orang yang dibunuh. Misalnya, anak bunuh ayah. Anak tu patutnya ahli waris lah kan kita katakan. Tapi dia bunuh ayah dia mati. Ayah dia mati, dia tak boleh mewarisi sebab dia bunuh ayah dia, pembunuhan. Maknanya pembunuhan tu, dia bunuh ayah dia telah menghalang dia daripada mewarisi harta ayah dia. Yang ketiga, berlainan agama. Ikhtilafuddin. Ini seorang Islam, seorang kafir, adik-beradik. Kan Abu dengan Ali dan adik-beradik. Abu ni dia kata dia Kristian. Ali ni Islam. Maka kalau Abu ni meninggal dunia, Abu ni Kristian kan, dia meninggal dunia, Ali tak boleh mewarisi daripada dia. Sebab Muslim tidak boleh mewarisi harta orang kafir. Begitu juga orang kafir tidak boleh mewarisi harta Muslim. Kita akan syarah. Yang pertama, penghambaan. Berdasarkan firman Allah dalam surah An-Nahl. Daraballahu masalan 'abdan mamlukan la yaqdiru 'ala syai'. Seorang hamba abdi ni menjadi milik orang. Tidak berkuasa melakukan dengan bebas. Maknanya hamba bila mana jadi hamba, dia kena tawan jadi hamba, tak ada kuasa apa-apa pun. Kat harta dia, kat diri dia, memang dia akan turut tuan dia saja. Maka seluruh harta dan diri dia milik tuan dia lah. Dia tidak boleh mewarisi harta ahli waris dia. Kalau ada ahli waris dia yang merdeka, dia tidak boleh mewarisi harta ahli waris dia yang merdeka tadi. Begitu juga ahli waris dia yang merdeka tadi tidak boleh mewarisi harta dia. Ketika mana mereka matilah. So, tu penghambaan ni menghalang pewarisan. Itu penghalang yang pertama. Penghalang yang kedua, pembunuhan tadi. Berdasarkan hadis Nabi SAW, laisa liqatilin miras. Ijma' ulama sepakat, pembunuh tidak boleh mewarisi apa-apa. Ulama ijma'. Kalau untuk pembunuh tu dia tidak bunuh tapi mengarahkan, pun sama juga ke tidak boleh terima. Yang ni dimasuk dalam fiqh jinayat pula. Ini saya lupa. Rasanya dia ada perbezaan, saya tak banyak cakap juga. Dia dalam jinayat ni kan, kalau kita belajar fiqh jinayat, pembunuhan dia ada pula kategori dia. Pembunuhan sengaja, tak sengaja. Kemudian dia ada pula orang yang menyuruh satu pembunuhan tu adakah dikira sepakat juga ataupun tidak. Ada ulama kata dia dikira sepakat. Ada ulama kata gitulah. Ada perbezaan, saya tengok balik. Tapi dia ada khilaf mazhab dalam bab ni. Dia melibatkan ni. Sama juga tengok. Kalau bunuh tapi secara tidak sengaja pun ada khilaf mazhab juga. Cuma mazhab kita, mazhab Syafi'i, kata semua jenis pembunuhan. Dalam mazhab Syafi'i dia ada 3 jenis pembunuhan. Yang pertama, bunuh secara sengaja. Maknanya memang dia bunuh, memang dia nak bunuh orang tu. Yang kedua, bunuh secara tak sengaja. Maknanya dia terlanggar, misal kata. Terlanggar orang tu. Dia tak niat pun nak bunuh, terlanggar. Orang tu lintas jalan, dia terlanggar. Kemudian yang ketiga, dia ada separa sengaja. Dia bukan sengaja, bukan tak sengaja. Dia separuh sengaja. Itu payah sikit nak terang. Tapi mazhab Syafi'i kata semua jenis, 3 jenis ni, semua termasuk dalam pembunuhan. Maka, misalnya kalau Abu katakan, Abu dia bawa kereta, kemudian ayah dia lintas jalan. Abu pun terlanggar ayah dia, secara tak sengaja. Maka Abu tidak boleh mewarisi harta ayah dia. Walaupun tak sengaja. Abu tak niat pun nak bunuh ayah dia. Tapi ayah dia mati sebab dia terlanggar. Maka dalam mazhab Syafi'i, tidak boleh mewarisi. Bukan ada jalan yang boleh mewarisi. Di dalam ayat faraid tu, yusikumullahu fi auladikum lidzakari. Li adzakari. Kalau tengok, kena buka Quran. Sekejap. Jadi tukar topik tak? Sekejap, saya habis topik tadi dulu, saya ingat. Sorry. Apa ni yang pembunuhan nanti? So mazhab Syafi'i, semua jadi pembunuhan. Tak kira lah sengaja atau tak sengaja. So tak boleh mewarisi. Adapun mazhab Maliki, mazhab Maliki kata hanya pembunuhan sengaja saja yang tidak boleh mewarisi. Maknanya kalau Abu dia terlanggar ayah dia secara tak sengaja, kalau di sisi mazhab Maliki, maka dia boleh. Anak dia tu boleh mewarisi. Walaupun dia terbunuh dengan secara tak sengaja. Mazhab Maliki dia ada 2 je. Pembunuhan sengaja dengan tak sengaja. Mazhab Syafi'i dia ada 3. Sengaja, tak sengaja, separuh sengaja. Mazhab Hanafi dengan mazhab Hanbali dia ada cara lain pula. Gitulah, dia ada macam 4 pendapat. Tapi gitulah, saya tak pasti Malaysia ni dia ikut yang mana. Saya rasa mungkin kalau ni orang akan ikut mazhab Maliki lah.
Sebab kalau kita tak sengaja terlanggar ayah kita kan, misalnya, na'udzubillah, kita tak sengaja terlanggar, kemudian kalau kita tak dapat tu mesti kita rasa tak kenal juga kan. So mesti kita akan ikut mazhab Maliki ni, tapi tak tahulah wallahu alam. Cuma saya sebut yang tu lah pendapat mazhab. Okay, clear yang tu. So nak mudah senang, kita secara umumnya lah, laisa liqatilil miras. Pembunuh tidak boleh mewarisi. Pembunuhan ni menghalang pewarisan. Okay. Untuk yang tadi tu, soalan tu. Yusikumullah fi awladikum. Saya kena tengok balik kitab balik. Saya dah baca tapi tak ingat. Saya rasa apa ni, dalam ayat ni dia kata janin tu mewarisi sebab ni ayat faraid kan. So yusikumullah fi awladikum. Allah kata awladikum. Your children. Lidzakari. Li ni nampak ada perkataan li. Dia masuk bab bahasa Arab sikit dalam ni. Li ni maksud dia untuk ataupun bagi. Bagi zakari ni maksud lelaki. Kita nak bahas pasal li ni. Li maksud dia bagi. Bagi lelaki, bagi anak lelaki. Maknanya li kat sini maksud dia dalam bahasa Arab kita ada satu kita panggil lam. Lam tamlik. Lam yang menunjukkan kepada pemilikan. Maknanya bagi milik. Maknanya milik anak lelaki dengan milik anak perempuan. Harta yang kamu tinggalkan tu. Milik. Maknanya bila mana Allah sebut li ni, maknanya Allah kata pemilik tu refer kepada pemilik kepada anak lelaki termasuk juga dalam janin tu. Saya tak ingat, nanti saya baca balik. Tapi lebih kurang macam tu lah. Dia masuk bahasa Arab sikit lah, jadi pening sikit. Sebab ni kelas faraid basic lah. So saya tak masukkan dalam slide ni, yang tu. Nanti saya sebut balik, insyaAllah minggu depan, kelas minggu depan. Tentang dalil yang janin boleh mewarisi. Okay, so sambung bab tadi. Ada soalan lagi? Okay, sambung kan. Okay, misalnya anak membunuh bapanya tidak boleh mewarisi harta pusaka. Yang macam kita sebut tadi itulah. Secara umumnya pembunuhan tak boleh. Ulama ijma' pembunuhan tak boleh. Cuma yang dia orang berbeza tentang pembunuhan itu sengaja ataupun tak sengaja. Ataupun dan lain-lain itulah. Okay. Dan ini juga bersesuaian dengan kaedah fiqh. Dalam kaedah fiqh dah disebut man ista'jala syai'a qabla awanihi muqiba bihirmani. Maksud dia siapa yang terburu-buru untuk mendapatkan sesuatu sebelum waktunya, maka dia akan terhalang daripada mendapatkannya. Misalnya kita kata Abu, okay, dia ada ayah. Ayah dia nazak. Ayah dia pula ada harta banyak. Ada 1 juta kita katakan. Ayah dia nazak. Kenapa dia pergi melawat ayah dia? Dia tengok ayah dia ni, nampak pun nak mati dah. Nampak blood pressure tu nampak turun dah. Dia pun okay, tak lama dah nak dapat dah harta ayah dia ni. Jadi dia tak sabar dah lah. Kemudian dia balik, esok tu dia mari pulak. Dia tengok ayah dia semakin sihat. Tak boleh makan apa lagi. Dia pun geram. Dia kata, oh lah, tak mati-mati lagi orang tua ni. Dia kata. Kemudian dia pun pergi bunuh ayah dia. Dia cabut oya. Dia cabut oya sebab dia nak dapatkan harta pusaka tu lah. Dia kata lambat lah ayah nak mati, bila aku nak boleh harta ni. Dia pun pergi cabut oya tu. Maka dia terhalang terus daripada mendapat harta pusaka tu. So inilah kaedah fiqh dia sebut macam ni. Kadang-kadang tu memang kita nak dapat harta tu kan. Harta pusaka ayah kita. Tapi kalau kita bunuh ayah kita, maka kita takkan dapat langsung lah. Itu maksud kaedah fiqh ni. Siapa yang terburu-buru untuk mendapatkan sesuatu sebelum waktunya, maka dia akan terhalang daripada mendapatkan. Sama dengan macam kita pergi labu ke kan, ada macam sekian-sekian amalan ni. Dia kata masuk bank in 100, nanti dia akan bank in mula 5,000 kita kata. Tu macam cara nak dapat duit cepat lah kan. Kita macam terburu untuk dapatkan duit 5,000 tu. Kita pun jom bagi 100. Mula-mula dia bagi mula 5,000. Nanti dia kata kalau masuk 10,000 aku bagi 1,000. Itu masuk 10,000. Dia bagi mula 1,000. Kemudian dia kata kalau masuk 1,000 aku bagi 5 juta. Kita pun masuk 1,000. Masuk 1,000 tu kita bagi mula dah. Pok kena block dah, hilang. Habis gitu lah duit. Maka siapa yang terburu-buru untuk mendapatkan sesuatu, nak dapat duit cepat, maka dia akan terhalang. Kita tengok, hilang habis duit dia. Itu masuk kaedah ni lah. Tak ada kaitan, sekadar selingan sahajalah. Okay. Man ista'jala syai'a, ingatlah kaedah ni. Qabla awanihi, unkiba bihrimani. Okay. Masuklah yang kedua, berlainan agama. Okay kan? Lagi kita sebut berlainan agama. Berdasarkan hadis muttafaqun alaih sabda Nabi SAW,
La yarithul muslimul kafira walal kafirul muslima. Orang Islam tidak boleh mewarisi harta orang kafir dan orang kafir tidak boleh mewarisi harta orang Islam. Dan ulama ijma' memang tak boleh, orang Islam memang tak boleh mewarisi harta orang kafir. Begitu juga orang kafir tidak boleh mewarisi harta orang Islam. Orang kafir itu siapa dia? Orang yang menganut agama Kristian, tak kira lah Kristian ke Yahudi ke Buddha ke, ikutlah. Dan ke semua agama selain Islam. Semua itu termasuk dalam orang kafir lah. Kita kata dia orang kafir. Tak kira lah disembah tokong ke, berhala disembah tu lain-lain ke, asalkan dia kafir. Dia orang ni satu agama. Orang kafir ni tak kira lah Kristian ke Yahudi ke Buddha ke. Dia orang adalah satu agama. Millah wahidah. Dia orang satu agama sahaja. Maka kita kata tak boleh mewarisi harta dia orang. Dia orang pun tidak boleh. Slide lah Ustaz. Tak dengar Ustaz. Oh tak? Okey. Dengar tak? Dengar. Sorry putus. Okay. Okey. Settle belayan agama tadi? Faham? Kita masuk rukun, syarat, kemudian sebab. Asbabul irthi. Sebab-sebab seorang tu boleh mewarisi. Dikatakan bila manusia nanti meninggal dunia, ahli waris tu dia ada sebab untuk dia mewarisi. Okey. Yang pertama, sebab ada 3 semua. Yang pertama nasab. Nasab. Yakni keturunan. Maknanya keturunan lah. Keturunan ni darah daging. Nanti kita akan urai. Darah daging. Yang kedua an-nikah ataupun az-zawaj, perkahwinan. Suami isteri. Maknanya suami dia boleh mewarisi harta isteri. Isteri boleh mewarisi harta suami. Kemudian al-wala'. Al-wala' ni maksud dia orang yang membebaskan hamba. Ini orang yang membebaskan hamba kan. Okay, katakan Abu dia bebaskan Ali. Ali ni hamba. Abu bebaskan dia. Kemudian Ali hamba tadi, Ali yang bebas tadi meninggal dunia. Maka Abu dia ada hak. Dia boleh mewarisi harta Ali. Secara asabah lah. Dia ada turutan dia lah. Tidaklah semestinya dia boleh mewarisi. Dia boleh dapat harta tu. Dia ada peringkat dia lah. Tapi dia termasuk dalam ahli waris. Maknanya orang yang membebaskan hamba ni, dia macam seakan-akan jadi ahli waris kepada hamba tadi yang dibebaskan tadi. Itu kita panggil al-wala'. Okay, yang pertama keturunan. Okay, keturunan pertalian lah. Pertalian ataupun hubungan kekeluargaan yang disebabkan oleh peranakan. Maknanya kita, mak kita, adik kita, anak kita, adik-adik kita, semua tu kita kata pertalian lah. Hubungan kekeluargaan. Yang ini mereka yang mempunyai hubungan pertalian darah ataupun darah daging. Yang darah daging kita. Memang darah daging kita. Sama ada kalau katakan misalnya ayah kita, kalau dia kahwin lain, kahwin dua, isteri ramai lah. So anak dengan hasil kahwinan, anak hasil kahwinan dia yang lain tu pun termasuk dalam kita punya pertalian darah juga. Termasuk dalam hubungan kekeluargaan juga. Okay. Jadi anak angkat, anak tiri dan anak susuan tidak boleh mewarisi. Anak angkat sekalipun orang tu dia pelihara anak-anak ni dari kecil lagi.
daripada anak ni kecil lagi. Tapi tu bukan anak dia, anak angkat. Dia pergi rumah anak yatim, dia ambil. Dari anak tu kecil lagi, daripada baby. Sampailah besar. Kemudian dia pun meninggal dunia. Kan anak angkat tu tidak boleh mewarisi. Itu tak termasuk dalam ahli waris. Sebab tak ada ni lah. Tak ada hubungan kekeluargaan. Sekalipun dia pelihara sejak kecil lagi. Anak tiri pun sama juga. Anak susuan pun sama juga. Semua ni bukan ahli waris. Ahli waris ni memang inilah adik-adik sungguh. Mak sungguh ke apa. Hubungan kekeluargaan lah. Okay. Ma'ruf kan. Kemudian yang kedua, perkahwinan. Az-zawaj atau an-nikah. Okay. So yang pertama, perkahwinan tu hendaklah sah. Kalau perkahwinan tak sah, lelaki ni kahwin tak ada wali. Dia kata sah. Dia kata. Maka dia kata tak sah lah kahwinan tu. Kenalah sah. Kena ada rukun kahwinan 5 tu kan. Kena ada wali, kena ada saksi. Kena ada pengantin lelaki, pengantin perempuan. Kena ada sirah ijab kabul tu. Aku terima nikahnya. Baru kita kata perkahwinan tu sah menurut syarak. Perkahwinan tak sah, kita kata tu perkahwinan yang dia bukan suami isteri lah. Maka kalau dia orang meninggal dunia, antara seorang tu meninggal dunia, maka tidak boleh mewarisi sebab perkahwinan tu tak sah. Kenalah perkahwinan yang sah menurut syarak. Okay, kemudian kalau zaman laninya, dia dibuktikan dengan sedia perkahwinan. Kena ada ni lah. Maksudnya kalau kita kahwin dekat Thailand, nanti kalau nak mewarisi, akan ada problem. Dan memang masalah tu wujud. Banyak wujud masalah tu. Bila mana kahwin di Thailand. Ataupun dia kahwin senyap-senyap. Dia kahwin senyap-senyap. Bini dia duduk dekat Thailand katakan. Bila mana dia tu mati, laki ni mati kat Malaysia. Tu bini dia dekat Thailand tu. Jadi masalah nak ni sebab CJ perkahwinan. Kata memang kahwin. Memang kahwin kata ada wali apa tu kan. Tapi CJ pula tak ada. CJ pula tak ada. Maka orang kat pejabat harta pusaka tu, dia tak boleh nak sahkan lah. Dia kata, okey, kau kahwin. Mana CJ? Dia akan minta tu dulu. Sekalipun wali apa cukup syarat dia. Sezaman lah ni, kena ikut yang tu. Sekalipun kita kata perkahwinan tu sah. Kalau ikut zaman lah ni, perkahwinan tu sah. Yang tu pertama. Yang kedua, kena ada CJ. Yang disahkan dengan dokumen. Kalau tak ada dokumen, memang problem. Kalau kahwin dekat Thailand, memang akan problem. Okay, kalau suami isteri, asalnya bukan Islam. Okay, sorry. Okay, kalau suami isteri asalnya bukan Islam, kemudian satu keluarga masuk Islam, adakah perlu untuk akad nikah baru untuk merayakan penerimaan harta pusaka? Yang ni ini wallahualam, saya tahu. Itu masuk Rafiq Menakah juga. Saya kena tengok balik lah. Saya insyaAllah minggu depan saya jawab. Maaf, saya tak tahu ini. Okay, kemudian perkahwinan yang pertama perkahwinan sah menurut syarak dan dibuktikan dengan sedia perkahwinan melalui akad yang sah. Dan yang kedua, pasangan boleh menerima pusaka walaupun kematian berlaku beberapa minit selepas ijab kabul dan pasangan itu masih belum bersama. Maknanya baru kahwin, baru lepas akad nikah kan. Kemudian nak balik tu pun accident kan. Suami tu accident, suami tu meninggal dunia. Maka kita kata isteri tu boleh menerima harta pusaka si suami tu walaupun suami dia orang masih belum bersama. Dia orang tak bersama lagi. Baru je akad nikah. Kemudian mati. Tak ada apa-apa, mati. Tak ada bersama lagi. Tetap si isteri tu boleh mewarisi harta pusaka si suami. Okey. Asalkan dia sah kahwin, akad nikah sah. Aku terima nikahnya. Okey, sah. Kemudian tak kira lah lepas tu dia bersama ataupun tak bersama, dia boleh mewarisi kalau pasangan dia meninggal dunia. Okey. Yang ketiga, walaupun bercerai hidup, pasangan masih boleh menerima pusaka sekiranya kematian berlaku ketika isteri masih dalam iddah talak raja'i. Okey, ini kita akan terangkan.
Okey, apa dia? Iddah talak raj'i. Dia maksud dia faraid ni dia melibatkan banyak agak. Fiqh jinayat dia terlibat. Fiqh munakahat pun dia melibatkan fiqh munakahat juga. Okey, so talak raj'i. Talak raj'i ini si suami misalnya dia ceraikan isteri dia dengan talak satu katakan. Okey, aku ceraikan kau dengan talak satu. So tu kita kata talak raj'i, boleh rujuk balik. Maknanya isteri tu bila mana dia telah jatuh talak tu, isteri tu dia akan lalui tempoh iddah. Tempoh 3 kali suci. Sampai dia tamat iddah. Okay, sepanjang tempoh ni, si suami dia boleh rujuk isteri dia. So kita panggil iddah talak raj'i. Kita panggil talak raj'i. Talak ni boleh rujuk balik. Ni si suami boleh rujuk balik sepanjang tempoh iddah tu. Maka dalam tempoh ni kita katakan si suami meninggal dunia. Dalam tempoh iddah ni, isteri masih dalam iddah, suami dia pun meninggal dunia. Maka si isteri, so suami tu meninggalkan harta pusaka lah. Si isteri tetap boleh mewarisi. Maknanya dah jatuh dah. Suami kata aku ceraikan kau. Okey, tercerai dengan talak satu, kita katakan. So isteri tu pun laluilah tempoh iddah. Kan? Lalui tempoh iddah. Kemudian untuk lelaki dia tadi tu, ceraikan dia tu, meninggal dunia. Maka isteri tu, dia boleh mewarisi harta pusaka suami dia. Sebab dia masih dalam iddah talak raj'i. Kalau lepas tamat iddah, dah habis iddah, suami dia tadi tu, ceraikan dia tu meninggal dunia, maka tak boleh lah. Dia boleh kalau si isteri ni masih dalam tempoh iddah. Sebab suami isteri yang bercerai berhak mewarisi antara satu sama lain. Selagi mana isteri masih berada dalam tempoh iddah talak raj'i. Begitu juga dengan kalau isteri tu meninggal dunia dalam tempoh iddah ni. Dia meninggalkan harta pusaka, maka suami pun boleh mewarisi daripada dia. Okey. Clear Tu bab perkahwinan. Ada soalan? Ustaz, macam you kata tadi dalam iddah baru boleh dapat harta tu kan, apa boleh mewarisi harta suami. Maksudnya lepas iddah tak boleh ke dapat, walaupun sebelum tu dia tak bagi-bagi masa berpisah tu, dalam iddah lagi, belum dalam iddah lagi, tapi dia tak bagi-bagi ke harta tu. Bila mati baru apa, bila dah habis iddah baru dia mati, lepas tu nanti isteri tu tak dapat harta tu. Maksudnya macam mana? Suami tu meninggal masa iddah ke tak? Tidak, gini. Masa dia orang berpisah, kita kan selalu bagi harta kan. Sepencarian tu kan kita kena bagi dua. Tu dalam harta sepencarian lah. Yelah, maksudnya kalau you dah ceraikan you punya wife, masa tu dia tak bagi harta. Nanti bila dah mati, lepas tu habis iddah, nanti wife tu tak dapat harta suami tu. Kan tak adil. Kalau yang harta sepencarian tu dia bab lain pula. So yang kita sebut ni adalah harta faraid, harta pusaka. Faraid. Okey. Terima kasih. Okay. Kalau ikut yang di Malaysia ni, di Nusantara ni, dia sebelum nak bagi harta pusaka tu, dia kena bagi harta sepencarian dulu. So harta sepencarian tu dia bukan harta pusaka. So biasanya macam lepas cerai kan. So suami tu suami atau isteri kan. Maksudnya harta sepencarian ni ialah harta yang diperoleh sepanjang dia orang kahwin. Maknanya start dia orang kahwin, harta sepanjang tempoh dia orang kahwin tu harta sepencarian kan. So lepas kahwin tu, lepas dah cerai, dia akan bagi balik lah. Kita panggil harta sepencarian tu lah, dia akan bagi. So harta sepencarian ni dia sebelum harta pusaka. Kalau ikut konteks di sinilah. Tapi kalau nak ikutnya asalnya tak ada pun, syariat tak ada pun harta sepencarian kalau ikutkan asalnya. Dia hanyalah adat. Cuma adat yang diterima oleh orang di alik-alik Nusantara ni, di Malaysia, di Brunei, di Indonesia. Pada asalnya tak ada pun dalam Islam. Kalau tengok mana ada dalam zaman Nabi SAW, kita tak dengar pun pasal istilah harta sepencarian. Sebab adatnya dulu si isteri dia tak kerja. So harta tu memang datang daripada, total semua harta semua datang daripada suami dia.
Tapi zaman lah ni, dia kata isteri ada dah hak bekerja, kita katakan. So, bila mana bekerja, suami pun bekerja, katakan. So, sepanjang dia kahwin tu, dia orang ada sepakat, katakan beli kereta, okay, suami bayar separuh, isteri bayar separuh. Ataupun beli barang lain lah. Maka kita kata, lepas dia orang cerai, dia mesti nak claim balik. Nak claim balik. Itulah kita panggil harta sepencarian. Tapi, so harta sepencarian ni, dia bagi sebelum harta pusaka tu. Kalau ikut konteks di Nusantara. Walaupun pada asalnya tak ada pun harta sepencarian. Bila dia cerai tu, cerai lah. Tak ada. Dan bila mana, kalau ikutkan asalnya, ikutkan yang Nabi SAW ajar, kan, lepas cerai, suami tu dia lafazkan talak. Ceraikan kau dengan talak satu, misalnya. So, lepas cerai, lepas lafaznya, jatuh lafaz tu, kita kata isteri tu dia tak boleh keluar rumah selalu. Berbeza dengan fahaman orang zaman, tak tahulah orang Melayu ke. Dia lepas suami kata aku ceraikan kau talak satu, dia orang mana boleh keluar rumah lagi. Dia orang kena duduk serumah lagi. Mak Nabi ajar. Kena duduk serumah lagi, tak boleh tubik. Kalau kita tengok orang Melayu, lepas kena cerai lafaz tu, isteri lari kelik lah. Isteri lari balik kampung mak, kampung parents. Itu macam bersalahan lah dengan Islam. Islam ajar, lepas cerai tu, lepas lafaz talak tu jatuh, dia orang kena duduk satu rumah lagi. Kena duduk satu rumah. Mungkin tak satu bilik lah, cuma satu rumah. Boleh. Sebab suami dia masih ada nafkah. Dia kena tanggung lagi isteri dia tu. Dia kena tanggung nafkah, kena tanggung tempat tinggal, bagi makan. Dia masih kena bagi. Dia kata, aku ceraikan kau dengan tak satu. Okey, tidaklah, Pak. Tak habis. Dia masih lagi kena bagi. Dia tak boleh bagi isteri dia keluar. Kena duduk dalam tu. Isteri dia kena duduk dalam tu. Suami tu kena bagi makan, kena bagi tempat tinggal, kena bagi baju, kena bagi semua. Sampailah isteri dia habis tempoh iddah. Maknanya sepanjang tempoh iddah tu, tempat duduk isteri adalah di rumah. Rumah suami itulah, rumah dengan suami tu. Hikmah dia adalah supaya boleh rujuk balik. Bila mana duduk satu rumah kan, kita kata, mungkin dia orang akan cakap, walaupun dia tak boleh, isteri tak boleh pakai tudung, tak apa. Dia asalkan duduk satu rumah. So, mungkin masa tu dia orang boleh berbaik semula kan. Bila mana suami bagi makan ke apa, bagi baju. Dia orang masih boleh komunikasi. Kemudian masa tu mana tahu boleh baik semula kan. Baik semula, rujuk balik. Dalam tempat iddah. Tapi yang berlaku dalam zaman ni, aku ceraikan kau dengan tak satu. Terus. Berar dah. Berpisah. Balik. Packing baju, terus balik rumah. Sedangkan Nabi SAW ajar tak gitu. Tak. Suami wajib tanggung nafkah isteri. Mak diceraikan tu. Sampailah habis tempoh iddah. Sampailah habis tempoh iddah. Habis tempoh iddah tu barulah boleh keluar rumah. Kalau habis tempoh iddah tu dia tak rujuk balik, barulah boleh keluar rumah. Lepas tu tak ada hubungan apa-apa dah. Kira dah settle lah talak tu. Talak satu tu habis macam tu. Okey, ni masuk bab fitnah kahab pula. Okey, clear Okey, Ustaz, terima kasih. Okey, kemudian yang ketiga, membebaskan hamba. Maknanya orang yang membebaskan hamba, kita katakan ada seorang hamba ni, kemudian ada seorang ni dibebaskan hamba ni. Dibebaskan. Okey, so bila mana hamba ni meninggal dunia, dia akan tinggalkan harta pusaka lah. Katakan hamba tu, lepas dia bebas, okey, dia ada kerja ke apa, kemudian dia pun meninggal dunia. Dia tinggalkan harta pusaka. Maka orang yang bebaskan dia tadi tu, boleh mewarisi. Dia katakan. Dia termasuk dalam ahli waris juga. Cumanya tidaklah memang dia confirm dapat harta tu. Cuma dia termasuk dalam ahli waris. Jadi kita akan masuk dalam ahli waris. Kita katakan walaupun kesemua ahli waris tu wujud, berkumpul, katakan ada masa si mati tu meninggal dunia, tapi tidaklah semua tu akan dapat. Jadi kita akan masuk. Cumanya dia termasuk dalam ahli waris. Maksudnya orang yang bebaskan hamba berhak mewarisi harta pusaka hamba yang dibebaskannya secara asabah. Nanti kita akan masuk. Dia jadi waris asabah kepada hamba yang dibebaskan tadi. Okey. So settle. So habislah. 4 perkara. Kata 4 rangkai. 4 serangkai. Rukun, syarat, halangan dan sebab. Dan next sesi seterusnya nanti kita akan masuk masuk ahli waris. Dan bab ni mungkin bab yang antara yang bab paling suka lah. Okey. Tak ada suara.
Ada. Risau juga saya duduk bebel seorang-seorang kan. Takut cakap seorang-seorang. Ke slow? Slow kot. Slow ke kuat tadi? Okey Ustaz okey. Very clear. Okay. Okay. Kalau tak ada tu bagi tahu risau juga. Okay. Ada soalan? Nanti ada banyak soalan tu nanti insya-Allah saya jawab minggu depan. Saya baca sikit. Okay, kalau tak ada soalan, kita sampai sini ya. InsyaAllah minggu next sesi kita akan masuk bab ahli waris. Ahli waris yang berhak. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Assalamualaikum.